cikgu ni 9 hari bulan. 8 atau 9 lah kebanyakan kat sini. Jadi minggu ni diorang repat dulu. 9 dia. Sama lah nampak cikgu 9. Minggu depan ni lah. Ini pun 6 kan. So esok 7, 8, 9. Okey, ada setengah sekolah 15 hari bulan. Tapi tak banyak lah. Okey. Tak apa. Hari ni kita cuba buat revision yang terbaik lah. Yang sebaik mungkin. InsyaAllah. Sign bila sign? Sign kalau Darwish bila? Harinya Selasa, Rabu. Sign last day. Okey lah kalau macam tu. Last day sempat lah kita buat revision hari Senin ni untuk sign. Sempat. InsyaAllah. Okey, jom. Okay, tanpa melengahkan masa ya, kita nak sambung lah kita punya matematik. Kita adalah set kedua. Cikgu target sebenarnya 3 set soalan. Cuma itulah masa tak mengizinkan. Kita mampu buat set yang kedua sahaja sebelum exam. Tak apalah kan. Daripada tak ada langsung, kita akan buat jugalah. Okey, jadi kawan-kawan kita sekarang ni berada pada muka surat yang ke-9 ya. Guna bahan minggu lepas, soalan sebelum tu, soalan yang ke-26. Bahagian C. Bahagian C ni ingat. Cikgu nak selalu ingatkan pesan awak, bila dapat soalan nanti, korang kena buat. Okey, bagi tips sikit Okey, yang pertama ni, soalan yang bahagian A ni. Okey, bahagian A ni ABC. Jadi biasanya, soalan nombor 1 hingga 10, biasanya dia mudah sikit. Biasanya mudah. Okey. Kemudian kalau soalan daripada 11 hingga 15, ini sederhana. Tapi 16 sampai ke 20, ini susah. Jadi korang kena plan macam tu lah untuk soalan bahagian A. Okey, lepas tu bahagian B ni mudah. Kalau korang dapat soalan nak buat bahagian B terus pun senang. 20 markah guys. Dia macam tanda-tanda je lah. Sesuaikan. Jadi cikgu cadangkan korang buat section B dulu. Barulah section A. Jadi section C ni kemudian lah. Itu antara cadangan cikgu lah guys. Okey, apa-apa pun tak kisah. Kita kena belajar jugalah. Untuk persediaan form 4 akan datang. Jadi apa yang kita belajar ni sebenarnya form 3 ni. Akan dibawa kepada form 4. Jadi cikgu rasa korang dah mantap dah form 3 ni. Jadi bila masuk form 4 nanti korang tak stres sangat. InsyaAllah lah. Daripada pemerhatian cikgu ni, korang insyaAllah nanti masuk form 4, korang better sikit. Tapi kalau kita form 3 kita sakit, form 4 tu struggle lah sikit. Maksudnya kita nak minat matematik tu susah lah kan. Kita nak minat suatu benda ni kena faham dulu baru dah minat. Kalau langsung tak faham, kita rasa frust lah, tak nak belajar, stres dan sebagainya. Okey, jadi kita nak masuk soalan pertama. Okey, kat sini soalannya bagi tahu bahawa sebuah kelajuan kereta. Kelajuan tu hal laju dia lah. So, tulis kat sini, keluarkan maklumat dia. Laju kereta yang pertama 75. Pada kelajuan ini, jarak dan masa M dilalui oleh kereta itu ialah 90 saat. Masa time, kita buat T time 9,000 saat. Nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. Okey. Okey, nak cari jarak. Jarak ni kalau ikut simbol dia adalah bentuk S, sesaran. Okey. Jadi kat sini kan dia bagi maklumat kita di laju. Kita kena hafal lah formulanya sikit. Iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini korang kena tahu dalam bentuk tulisan. Tapi kalau kita dah masuk form 4 nanti, kita dah jarang dah guna macam ni. Kita guna dalam bentuk simbol. Laju formulanya simbol dia V, velocity. Jarak simbol dia S. Masa simbol dia adalah time. Kita akan guna banyak macam ni guys. Jadi kenapa guna macam ni? Sebab kalau korang ambil aliran fizik, sains stream fizik, diorang akan banyak guna simbol-simbol ni lah.
Okey. Kalau kita ambil aliran biasa saja tak banyak guna simbol. Kita akan pakai macam ni je. Okey, daripada sini kita masukkan maklumat yang ada. Jadi laju kita ada 75. Okey, masa kita ada 9,000. Jadi S ni kita nak cari. Itulah. Jadi first thing first, kita tengok unitnya dulu. Unit ni penting. Dekat sini, kalau ikutkan dia adalah saat. Sedangkan dekat sini jam ni nampak tak? Ni jam, ini saat. Jadi, tak boleh selesaikan. Korang kena samakan dulu unitnya. Jadi, 9,000 saat ni nak jadikan dia jam. Korang kena bahagi dengan 3,600. Nak jadikan dia jam. Selalu kena ingat, pastikan unitnya sama. Okey, berapa dapat? 2.5 jam Kan? Betul tak? Yang korang darab lah. Dapatlah nilai S. Okey, bantu juga seorang jap, guys. Berapa dapat S ni? Darwish ke dapat S berapa? Jarak dia. Tujuh puluh lima darab 2.5. Dapat apa? Apa guys? Kira je kalkulator ke mana letak ni. Dapat 18. Pada saya dapat 18. 187.5. Betul. 187.5 kilometer. Sebab yang asal ni pakai kilometer. Tapi soalan apa? Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai tapi dalam bentuk meter. Okey, jadi tak settle lagi ni. Kita buat meter dulu, di mana dia akan sama dengan darab dengan 100. Darab dengan 1000. Jadi 1000 ni 30. 1, 2, 3. Baru dapat meter. Okey, jadi sekarang ni nak jadi dalam bentuk piawai. Bentuk piawai, kita kena adjust lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kuasa 5 ya. 5 darab 10 kuasa 5. Macam tu lah jawapannya. Jadi senang je. Senang sahaja. InsyaAllah. Dapatlah 3 markah. Okey, kalau katakanlah lupa nak tukar simbol ke bagai, korang dapat 2 markah je lah. Sayang pula. Sikit lagi kot. Nak dapat 1 markah bukan senang ni. Okey, jadi itulah guys ya. Boleh salin. Kalau korang nak salin dulu. Untuk soalan yang berdata macam ni, korang kena keluarkan maklumat macam cikgu buat ni lah. Senang sikit. Tak adalah tercari-cari. Kita keluarkan siap-siap. Ha, 3,000 dapat mana? Okey, jom kita check sikit. Sekarang kita nak tukar 9,000 saat kan? Kita kena bahagi dengan 60 minit. 60 nak jadi jam. 2 kali. Faham tak Iman? Batrisha? 3,600. Okey, boleh. Jadi ingatlah saat kepada jam 3,600. Jadi nak buat macam ni pun boleh juga. Panjanglah sikit. Okey je. Okey, soalan ni best. Cuma kadang-kadang kita termiss tengok maklumat dia. Sebab soalan ni macam puzzle sikit. Kadang-kadang kita terlepas pandangkan maklumat-maklumat yang ada. Okey, kita baca sikit. Rajah 14, O pusat bulatan, cari nilai X dan nilai Y.
Okey, kita tengok yang pertama guys. So, apakah nilai X dan nilai Y dia? Kita bagi masa sikit. Apa-apa pun tengok maklumat apa yang ada yang boleh kita orang kata ni masukkan nilai dia. Apakah maklumat yang ada dekat sini guys? Cuba korang cari. Okay, siapa nampak, beritahu cikgu. Apa yang korang nampak? Ada siapa-siapa tak yang nampak apa-apa? Kita bincang pasal yang pertama dulu ya ni kita bincang dulu. Besarkan sikit. Ada siapa-siapa nampak apa? Iman ke, Farisha ke, apa-apa nampak maklumat tak yang boleh cikgu tulis kat sini? 38. 38 okey, 38 okey. Ada apa lagi tak yang boleh kita tambah? Contohnya macam ni. Ini 90. Macam tu lah maksud cikgu, benda yang belum ada lagi. Betul 90. Lagi apa lagi tak yang ingat? Tu je. Nampak tu je ya. Ada lain tak nampak lain? Okey, kita bagi revision sikit. Dulu pernah tak kita belajar macam ni? Titik. Pernah tak kita belajar macam ni? Sini 2 kali ganda. Betul tak? Pernah kan? Okey, kalau korang perasan, ini pun sama. Dia bentuk A kan? Satu ujung, satu tengah. Tapi dia punya tapak dia sama ni. Dia punya tapak dia sama. Betul tak? Ini kalau korang perasan, nampak tak? Tapak dua ni sama. Satu tengah, satu hujung. Bentuk A. Nampak tak? Okey, boleh terima. Satu tengah, satu hujung. Jadi sebenarnya dekat tengah-tengah ni 2 kali ganda 38. Okey, macam mana? Boleh terima? Tengah-tengah ni 2 kali ganda 38. Faham tak? Boleh jadi padang hijau kan? Dah nampak kan? Jadi yang tengah tu 3 darab 3, 2 darab 38. Macam itulah benda-benda yang tersembunyi yang kita tak perasan. Dah padam. Okey, jadi berapa dapat tu? Kita punya MOL. Okey, tulis sini. MOL. Sudu MOL adalah 2 darab 38. Dapat 76. Dapatlah 76. Okey, jadi kalau sini 76, agaknya berapa kawang dia ni? Ini kan straight line. Straight line kan 180. 180 tolak 76. Dapat 104. Macam itulah. Batrisha macam mana? Boleh faham tak? Dia straight line. Macam itulah. Arif macam mana? Arif okey? Darwish? Boleh terima Izzuddin? Boleh. So far so good. Boleh kan? Amar macam mana? Amar pun okey, Amar Okey. Dapatlah Y. Okey, now kita bagi masa sikit. Cuba korang cari X. Jadi Y dah ada ya. 104. Okey, now nak cari X pula. Dalam ni pun dah ada. Dalam ni tadi 76. Sini pun dah ada 90. Berapa X?
X sama dengan 1/3 180 tolak 76 tolak 90. Macam tu. Betul Iman, 14. Exactly right. Okey, jadi soalan ni best sebab dia macam puzzle. Betul Darwish. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang macam tu lah. Kita nampak macam, bentuk apa ya? Rupanya kalau kita lukis, tapak yang sama, satu hujung, satu tengah. Soalan ni popular. Soalan sangat popular kalau keluar dia bentuk dia macam ni. Dia tak buat bentuk A. Kita belajar bentuk A kan? Kita belajar bentuk A macam ni. Tapi dia tak bagi bentuk A. Sebab bentuk A ni orang nampak sangat. 2 kali ganda. Dia bagi bentuk macam ni supaya kita keliru. Kan? Saja susahkan kita. Okey, ini juga bagi masa sikit guys. So, cuba korang cari nilai X dan Y. First thing first, tengok dulu maklumat apa yang boleh kita cari dahulu guys. Mulakan sekarang. Macam tadi juga, cuma dia kelirukan kita sikit saja. Macam mana tu nak buat? Okey. Mesti ada sesuatu benda dia bagi tahu kat sini ni. Kalau ada sama dengan ni mesti ada sesuatu benda. Dia beritahu panjang ni lekuk dia sama panjang. Mesti ada sesuatu benda yang nak beritahu tu. Okey, fikir-fikirkan. Okey, dapat tak sesuatu? Okey, ada nampak? Tak nampak? Okey, kita check balik Okey, kalau kita buat bentuk tadi, satu tengah, satu hujung. Macam ni kan sepatutnya kan? Okey, yang ni pun sama ni. Satu hujung, satu tengah. Faham tak? Sebenarnya ini sama dengan X ni. Faham tak guys? Jadi 30 ni sebenarnya 2 kalilah kat sini. Faham tak terima? Faham tak? Boleh terima tak macam ni? Sebab dia punya lekuk ni sama. Okey. Boleh. Jadi X sama dengan 2 darab 30. Which is 60 darjah. Macam itulah saja dia kelentong kita. Okey, dah dapat. Okey, X dah dapat. Padam supaya korang tak keliru. Okey. Cari nilai Y. Y senang je. Okey, berapa Y guys? Korang boleh cari Y dulu. X kemudian pun boleh. Tak ada masalah. Dia tak cakap cari mana-mana dulu guys. Korang cari je mana yang boleh buat dulu. Komen sikit. Berapakah nilai Y? Segitiga 180. Iman dapat 30. Ya. Okey, jom kita check. Betul tak 30? Y 180 tolak 30 tolak 90. Berapa dapat Patricia?
Silap 60. Oh, 60 ya. Okey, 60 darjah. Okey, betul. Jawapannya 60 darjah. Tepat sekali 60 darjah. Itu je lah guys. Senang je kan? Jadi pengiraannya tak banyak. Cuma guna otak untuk lebih kreatif saja. Okey, kita nak masuk yang C. Okey, C dia kata jadual 2 menunjukkan harga bagi beberapa buah-buahan. Ada bagilah mango, manggis. Lepas tu soalannya, Puan Rosma membeli 3.8 kg mangga. So, mangga ni 3.8 kg. Jadi, ni darablah 3.8. 3.5, sorry. Dan satu manggis, darab 1. Hitungkan jumlah harga yang perlu dinyatakan dan nyatakan jawapan anda dalam 3 angka bererti. Okey, cuba korang kira dulu guys. Agaknya berapakah harga mangga dia? Jadi tengok mangga dulu. Mangga RM5.99 per kg darab 3.5. Okey, itu untuk mangga. Tambah untuk manggis RM9.90 darab dengan 1 kg yang dia beli. Berapa dapat? Okey, berapakah RM dia? 3 markah, senang je. RM RM30.90 kan, betul? Okey, macam tu lah. Okay, RM jangan lupa sebab dia ada ringgit. Tapi kalau tak letak pun okey sahaja. Boleh. Okey, dah habis 26, kita nak masuk 27. Okey, ni interest ni. Okey. So, Bayah ingin membuat pinjaman. Kat sini dia cerita pasal pinjaman kereta. Sebanyak prinsipal dia RM80,000. Kalau pinjaman, terus kita ingat. Kalau faedah mudah, ingat tak faedah mudah formulanya apa? PRT kan? Tapi kalau ada pinjaman, terus tambah depan ni P. Nak dapatkan pinjaman balik. Jumlah pinjaman balik. Okey? Kalau nampak je pinjaman, terus buat macam ni. Dia sama macam kaedah mudah, tapi ada pinjamannya, terus letak P kat depan. Okey, dah RM80,000 daripada satu bank dengan faedah. Okey, kita tulis maklumat dia. Faedah adalah rate 2.8 bagi 100. Terus kita buat 0.028. Tu kos siap. Dan tempoh pinjaman 8 tahun. So 8 tahun ni adalah time. 8 tahun. Pastikan kalau dia bagi bulan pun korang kena jadikan dalam tahun. Dan satu lagi kita punya P kita adalah 80,000. Okey, itu maklumat yang kita ada. Jadi dengan menggunakan formula kita ni, hitungkan bayaran angsuran bulanan bagi pinjaman kereta tersebut. Okey, mulakan guys. So, berapakah jumlah bayaran balik? Cuba kira. Dapat jawapan, cuba komen. Berapa korang dapat?
Imam bertisyah tak ada nombor 7. Kenapa tak ada? Tak print Tidak terprint ke? Tak apalah bertisyah tengok. Cikgu punya pun nampak kan? Mungkin tak print kot. Oh, tak nampak. Cikgu punya tak nampak? Kecil sangat ya? Guna formula cikgu bagi ni ya. Formulanya P tambah PRT. Guna formula ni. Okay, masukkan maklumat dia. Oh, nampak? Okey, teruskan. Sembilan dua kosong. Kawan lain dapat sama tak dengan Farisia tu? Sama tak dapat? Jom kita masuk. Mula-mula 80,000 tambah dalam bracket tu 80,000 darab 0.028 darab 8 tahun. So, sama hari 97,920. Okey. Apakah nama dia ni? Ini namanya adalah bayaran balik. Ataupun nama penuhnya adalah jumlah bayaran balik. Jadi jumlahnya kena bayar macam ni. Soalannya nak apa? Dia nak jumlah ke apa? Hitungkan bayaran balik ansuran. Ansuran ni maksudnya dibayar sikit-sikit. Dibayar setiap bulan. Okey, jadi oleh itu, yang ini kita kena bahagilah berapa bulan ada. Maksudnya 8 tahun bahagi dengan 8 tahun darab 12 bulan. Ini namanya ansuran. Okey, berapa dapat guys? Farisa bantu je kejap. Bagi dengan 96 bulan, betul? Dapat apa? Darwish, cuba bagikan. Jadi RM RM1,020. Ini namanya ansuran. Bayaran ansuran. Ya. Bila sebut ansuran tu, kita kena bahagi dengan bulan-bulan. Setiap bulan dia kena bayar 1,200. Jadi, jawapan kita kan kena merujuk soalan tu. Kalau dia nak jumlah bayaran balik, sampai sini je lah. Ya, dia nak jumlah bayaran balik. Sampai sini je. Tapi kalau nak ansuran, bahagi bulan-bulan. Apa tu cikgu? Dekat 8 tu kira tulis... tak apa, boleh. Darwish boleh. Nak tulis sini 90... 96 terus pun boleh. Boleh je. Kita tak tunjukkan tak apa. Maksudnya kita kira kat belakang lah. Kira-kira asing. Dia Darwish kita kira siap-siap. Boleh. No problem. Jadi, berbalik pada soalan tadi, be careful lah baca soalan tu. Dia nak ansuran ke, dia nak jumlah? Dia nak ansuran ke, dia nak jumlah? Macam tu. Okey, kita tengok yang kedua. Bayar bercadang mengurangkan bayaran ansuran bulanannya. Tadi kena bayar bulan-bulan kan 1,000 lebih. Jadi, dia nak bayar sekarang ni 940 je. Dan dia nak pendekkan lagi tempoh daripada 8 tahun tadi. Dia nak jadikan dia 7 tahun sahaja. Okay. Jadi berapakah pinjaman yang dia boleh buat daripada bank? Dia nak buat berapakah pinjaman dia. Jadi kita kena undur balik formula kita. Tengok formula kita ni. Ni formula kita kan? Jom tengok balik. Kalau tengok atas tu jumlah bayaran balik, ini adalah masa, ini adalah ansuran. Jadi kalau daripada situ kita akan buat formula.
Ansuran, bayaran ansuran sama dengan jumlah bayaran bahagi dengan masa. Okey, itulah formulanya. Tengok balik. Jadi kat sini dia nak ansuran dia adalah 940. Kita masuk je balik. Okey, jadi masa dia bagi masa kita 7 tahun. 7 darab 12. Jadi jumlah bayaran tak ada. Kita buatlah sebagai X. Okey, cuba kira guys, berapakah X tu? X tu maksudnya jumlah bayaran lah. Okey, berapakah jumlah bayaran dia? RM berapakah jumlah bayaran dia ataupun jumlah pinjaman dia yang perlu dia buat balik? Jumlah bayaran balik dia perlu buat 78960. Itu jumlah bayaran balik dia. Jadi ini yang dia kena bayar balik. Pinjaman dia mesti kurang lagi. Pinjamannya logiknya mesti kurang lagi. Ni dia kena bayar balik kan? Okey, tak apa. Sampai sini korang dapat 3 markah ni. Okey, jom cikgu cerita sikit. Jadi tadi kita buat jumlah bayaran. Okey, jumlah bayaran sama dengan P tambah PRT. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai P ni. P ni kita nak. Sebab P tu pinjaman. Prinsipal kita. Faham tak maksud cikgu? Jadi kat sini kan, kita kena bayar balik 78960. Ni yang kita boleh bayar balik. P yang kita nak. Okey, masa kita dah ada di interest dia sama 0.028. Cuma masanya dah pendekkan jadi 7 tahun. Macam tu. Jadi korang kenalah transfer berapakah nilainya. Kiralah berapa dapat tu. Kira kan. Tidak 0.028 darab 7 dapat 0.196P. So gabungkan dapat 1.196P 78960. Jadi P sama dengan 78960 bahagi 1.196. So P sama dengan berapa? Nah, adik. Panjang pula jalan kerja dia, adik. RM mesti pinjamannya kurang lah daripada dibayar balik. Bayar balik mesti lebih. Jadi dia perlu pinjam sebanyak 66,000 lebih kurang. Itulah pinjaman yang dia buat. Tapi kalau kita buat sampai sini pun boleh guys. Kadang-kadang kita rasa dah settle dah kan. Boleh je. Korang mungkin dapat 3 markah je lah. Still lagi okey.
Okey. Sebab X tu jumlah bayaran. Okey, sedangkan dia tanya berapakah pinjaman. Pinjaman tu P lah, prinsipal kita tu. Tak perlu dapat makan penuh pun tak apa. Janji dapat sikit-sikit. Kita curilah sana sikit, sini sikit, sikit-sikit. Boleh aja. Okey. 196 ini. Ni, Arik ya. Arik darab lah ni. 0. Ni darab 7. Dapat ni. Betul tak, Arik? Lepas tu tambah dengan 1P. Ni P kan 1 depan dia. Boleh? Okey. Jadi 1 tambah 0.1 dapatlah 1.196. Okey, boleh terima? Macam itulah ceritanya. Jadi cikgu selalu tekankan, kita tak payah stres, tak payah tak payahlah advance. Maksudnya kalau kita rasa macam start kat sini je, kita stop sampai sini. Jangan rugi masa, kita move soalan lain. Cuma soalan cikgu bagi ni memang susah sikit guys. Memang susah sikit lah soalan cikgu bagi ni. Hopefully nanti cikgu korang buat kat sekolah tu soalan yang sederhana je lah kan. Jadi mudah lah kalau soalan sederhana tu sebab kita buat soalan susah. Harap-harap macam tu lah. Okay, now kita nak masuk soalan yang ke B lah. Soalan yang ke B. Okay, soalan ke B ni memang dia mencabar sikit tapi cikgu suka buat kerana soalan ni juga pernah keluar dalam SPM. Sebab nanti bila SPM nanti, korang ada 6 bab daripada Form 1 sampai Form 3. Bersamaan serentak, bulatan, isi padu, semua tu akan masuk balik masa SPM. Termasuklah topik bulatan ni. Akan keluar balik pada SPM. Tapi masa SPM, dia tak ada dalam syllabus tau. Dalam topik-topik SPM nanti, topik-topik Form 4, Form 5, dia tak ada belajar ni tau. Cuma, bila dah habis semua belajar topik Form 4 dengan Form 5, kalau ada masa, cikgu korang buat revision balik lah bab ni. Cuma kalau takut tak sempat, korang terpaksa belajar sendiri. Jadi, kalau kita dah pernah tahu benda bulatan ni kan, mudahlah sikit. Bila buat revision sikit pun, kita dapat tangkap dah. Sebab, topik-topik Form 3 ni, 30 markah tau, lebih kurang. Cikgu tunjuk sikit secara kasar dia, SPM nanti, Form 1 sampai Form 3, lebih kurang 30 markah. Form 4, lebih kurang 35. Form 5, lebih kurang 35. Totalnya 100. Jadi kan, ni, Form 1, Form 3 ni 30% tau. Banyak tak? Banyaklah 30%, hampir 1/3 kot. Jadi, sebab itu, strategi cikgu lah. Kalau pelajar tu agak lemah, biasanya cikgu akan fokus Form 4 dengan Form 3 je. Dua ni cikgu fokus untuk dia lulus. Senang. Jadi Form 5 ni kita akan pilih lah topik-topik yang agak mudah nak faham. Form 4 ni dia susah sebab Form 4 ni jadi susah sebab dia tak kuasai Form 3. Tapi bila dia naik Form 5,
Form 4 ni dah rasa mudah sikit sebab dia pernah belajar. Faham tak? Jadi, kalau cikgu dapat pelajar yang problem macam tu, biasanya cikgu akan fokus Form 4, Form 3. Pada masa tu dia dah SPM tu, dia nak ambil SPM dah. Jadi Form 5 tu cikgu akan pilih a few topic saja guys. Dan dia mampu dapat B pun. Jadi kalau korang dah boleh kuasai Form 3 dengan bagus, nak dapat A matematik SPM tu, cerahlah sikit. Itulah nak bagi tahu tu. Okey guys, jom kita kembali semula pada soalan kita ni. Jadi kan, kita belajar Form 3 pun, walaupun dah habis exam nanti pun, boleh je belajar. Sebab korang akan belajar juga masa SPM nanti. Okey, now jom. Kita kembali kepada soalan kita ni Soalan B. Okey, Rajah 15 menunjukkan dua buah bulatan pusat dia pada H dan juga G. Pusat dia pada G dan juga pada H. Kedua-dua bulatan menyentuh pada titik. Okey, kalau dia sentuh, ni dia sentuh namanya tangent. Bila tangent, sudut dia automatik 90 darjah guys. Walaupun dia tak cakap, kita tulis sendiri sudut tangent ni 90 darjah. Sudut yang menyentuh bulatan. Walaupun dia tak cakap, kita kena tahu. Ni menyentuh ya. Okey, jadi NQ adalah satu tangent. Disebut tangent. Tangent sepunya kepada bulatan. Tangent sepunya tu maksudnya panjang tangent ni samalah. Sama panjang. Macam mana nak tahu sama panjang? Sebab dia berjumpa ni. Jadi dia samalah panjang. Okey, next soalannya. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, jom kita besarkan sikit. Kita besarkan lagi. X, Y. Lepas tu kita tambahkan dia. Okey, cikgu bagi masa sikit guys. Korang fikir-fikirkan. Cikgu padam dulu supaya korang nampak bersih je. Dan korang boleh buat pengiraan. Okey guys. Kalau korang nampak apa-apa maklumat, cuba korang kongsikan. Apakah maklumat yang korang dapat? Okay, siapa dapat maklumat, cari X dulu ya guys. Kita cuba cari X dulu ya. Take your time. Okey, Berisha kata 76. Okey, macam mana dapat 76 tu? Okey, siapa ada idea? Jom kita bincang sikit. Kita bincang sikit. Okey, now jom. Kita keluar sikit daripada kita belajar sebelum ni. Okey, bila kita dapat formula tangent macam ni ya. Okey, dia letak. Okey.
Okey, sebenarnya sudut ni ataupun cikgu buat huruf lah senang. Sudut M dengan sudut N, kalau kita tambah, nilainya mesti 180 guys. Sudut M dengan N ni, kalau kita tambah, nilainya 180. Faham tak? Jadi, dekat sini, kalau kita nampak, berapakah sini guys? Hubungan dua ni, kalau tambah, mesti 180. Jadi, 180 tolak 38, kita akan dapat 142. Betul Farisha? Okay, faham tak sini guys? Boleh faham tak yang pertama? Jadi sini 142. Sini pun 142. Sebab dia, nampak tak? Segitiga juga. Kawan dia ni. Okey, boleh terima? Jadi sini pun 142. Okey, jadi X dah dapat dah. X terus dapat 142. Okey, sampai sini macam mana guys? Korang boleh nak tanya apa-apa tak? Boleh faham tak ni? Faham ya? Okey, jadi sekarang ni, yang X tu cikgu dah boleh abaikan lah. X tu cikgu dah boleh abaikan sebab korang dah faham. Ini. Okey, jadi X ni cikgu abaikan lah ya. Okay, now cikgu fokus kepada G tu. Okey, G ni 142 Tak nampak lah guys. Sekejap, besarkan sikit. Okey, G ni adalah 142. Okey, kembali semula kepada petua lain. Okey, petua lain dalam bulatan juga. Kalau kita belajar tadi A, ni luar ni dengan ni 2 kali ganda, betul tak? Kan? Tapi kalau dia bulatan tetapi dia separuh macam ni. Dia separuh macam ni, 4 segi. Macam mana nak buat? Sama juga sini X, kat luar ni 2X. Faham tak guys? Dia dekat luar tau. Sudut luar ni. Faham ke? Boleh ke? Boleh? Okay, now sini kalau korang perasan, sudut Y ni sebenarnya dekat sini dah 2Y. Faham tak? Boleh terima tak sekarang? Okay, now cuba kira. Cuba cari berapakah 2Y ni. Satu bulatan adalah 360 tolak 142. Okay, berapakah dapat 2Y? 218. 218 ni sebenarnya adalah 2Y. Jadi 2Y sama dengan 218. Jadi Y sama dengan 218 bahagi 2. Begitulah jawapannya. Jadi Y sama dengan 108. Macam mana? Arik okey Arik? Darwish okey? Kita kira lah sendiri kat bawah tu. Boleh kan? Slow-slow lah guys. Ni soalan SPM ni. SPM dia soalan keluar macam ni juga. Jadi itulah cikgu harapkan supaya paper nanti keluar masa ujian korang mungkin lebih mudah sikit lah, cikgu rasa lah kan. Okey, kita nak masuk satu lagi soalan. Soalan final kita iaitu 28A. Ini soalan final kita lah sebelum kita berehat. Soalan ni isi padu. Soalan ni pun keluar juga dalam SPM nanti, isi padu ni. Cuma dalam SPM nanti dia akan buat 2 bentuk. Kalau ada satu bentuk, belum SPM lagi. SPM nanti ada 2 bentuk. Okey. So, menunjukkan sebuah blok berbentuk silinder. Isi padu dalam M, blok kayu itu. Nyatakan, soalan ini, nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. So, soalan ini tadi, hitungkan isi padu.
Okay, komen sikit. Formula ni ingat tak? Kawan-kawan kita ingat tak? Tak ingat tak apa, biasanya cikgu awak akan lampirkan sekali dengan formula. Isi padu formulanya apa? Pi J kuasa 2 darab tinggi. Ini isi padu untuk silinder. Cuba kira guys, berapa jawapannya. Mulakan. Okey, jadi kat sini pi kita adalah 22/7. Kita punya J 14 ni diameter. Jadi J kita adalah 7 ya. Jadi 7 kuasa 2. Tingginya adalah 50. Berapa dapat? Tapi dia nak dalam meter tau. Alamak, ni meter, ni cm. Jadi kena tukar dulu ni. 0.5. Nasib baik perasan. 0.5. Nasib baik perasan. Kenapa jadi 17? 7 kuasa 2. Bukan 17. 7 lah. 7. Ni cikgu bagi 2 ni. Faham tak? 14 kan diameter. Kita nak jejari. Jejari tu 0.7 lah ya. Betul-betul 0.7 lah. Sentimeter. Sebaik nampak. Betul-betul. Sentimeter kan. Jadi 0.7. Betul-betul. Cikgu silap. Sentimeter kepada meter berapa? 100. Jadi 0.07 lah. Asyik baik Farisyah perasan. Bagi dengan 100 tau. Bagi dengan 100. Boleh? Okey, Arik okey Arik? Arik okey ke? Sebab 7 cm nak jadi meter kan 100. Betul? Betul Farisyah? 17 tu diameter, betul. 14 tu diameter. 14 bagi 2? 7 lah. 7 ni kita punya jari. Okey, Arik. Kita nak pakai jari kuasa 2. Okey, Farisyah macam mana Farisyah ni? Yang meter, sentimeter kepada meter okey? Sentimeter, meter 100 ya? 100. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi bagi 100 lah. 0.07. 0.07. Kadang-kadang congak je. Kita rasa macam betul kan? Rupanya tersalah congak. Okay, Farisyah macam mana? Better tak sikit? Boleh Farisyah? Okay, cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Kalau boleh tekan kalkulator, jadikan dalam bentuk nombor piawai. Bentuk piawai. Cikgu dapat negatif 3 guys. Sama tak dengan korang? Farisyah, betul. Okey lah tu. Jadi be careful dengan unit dia. Unit tak betul, korang kira walaupun betul, korang dapat 1 markah je lah. Dapat juga. Macam rugilah kan. Sebab benda ni senang je. Cikgu sendiri pun kadang-kadang pun tak terperasan. Macam tu lah kadang-kadang ya. Sebab nak cepat jawab, betul tak? Kita ada banyak soalan ni. Jadi okey lah guys, cikgu rasa cukup lah untuk hari ni kot. Jadi all the best lah korang nak exam nanti.
Walau macam mana pun minggu depan kita jumpa untuk persediaan untuk SPM akan datang lah ya. Sebab kalau korang dah habis exam lah. Persediaan untuk Form 4. Jadi okay guys. So sama-sama Darwish. Jumpa minggu depan. Hari Isnin ni kita buat revision sains pula ya.